Kasih few minutes for people to join lah. Yep. Test. Okay. Oh, biasa benda ni. Right. Lagi 1 minit kita start dah Boleh. Apa ni, kat sini boleh anak hantar ke dah Kalau aku dah gangster sikit lah. Alright. Test. Dah. Ada. Dengan suara dia lambat sikit lah sampai baru ni. Oh ya tak ya. Pasal aku tertinggal sikit. Okay. Aku boleh apa? How to share? Dah jadi buta IT pula aku. Besar tau, banyak belajar IT. Tapi banyak salah juga ah. Cabaran COVID-19 lah Okay, kita start dulu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita berjumpa kita hari raya tak jumpa dan rasa kita dah lama tak jumpa Jadi alhamdulillah malam ni dapat Ustaz Ahmad Muzammil dapat bersama dengan kita. Semalam kita bersama dengan Ustaz Mahfuz. Jadi hari ni insya-Allah kita bersama Ustaz Muzammil, kita cerita pasal kurban. Alhamdulillah. Jadi siapa yang kalau nak message boleh komen nak tanya soalan, tengoklah Ustaz Muzammil kalau terima soalan, orang boleh tanya soalan tapi nak jawab tu optional Okay, boleh tolak dia optional lah, dia boleh tolak kan. Okay, alhamdulillah, bagus. Tak banyak forum boleh gitu tau. Kita sembang syawal, kita masih lagi syawal lagi. Cuma kuih raya tak ada lah tu nanti saya tuntut Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ni harap-harap kalau siapa yang kalau ada problem mungkin suara ada problem ke apa ke, just komen lah, kasih tahu kita hari ni tak pakai Zoom kan. Jadi saya try benda lain. Tapi itulah tak ada virtual background tak berapa canggih sangat Tapi sebelum apa mungkin nak ingatkan pada penonton kan dan juga rakan-rakan kita yang bersama-sama kita. Dekat bawah tu boleh tengok dekat bawah tu ada harga kurban kan. Kalau kontak boleh terus kontak ke sinilah. Ni saya dah letakkan dekat bawah ni. Ada link untuk isi borang ataupun boleh call ataupun WhatsApp handphone number ni. Baik. Jadi insya-Allah khabar Ustaz sihat Alhamdulillah, makin sihat di zaman COVID-19 ni, alhamdulillah, masya-Allah.
Tapi selalu angkat besi kan, okey lah kan. Angkat besi, makan besi pun ada. Nak makan zat besi sama je. Kemudian antum sihat keluarga? Alhamdulillah. Dia masih begitu juga, belum biak sangat. Okey lah. Para pelajar semua okey kelas-kelas? Alhamdulillah. Mencabar kan. Sebab apa, kita tak dapat jumpa dalam kelas kan. Bila ajar dia lagi, kalau ajar budak-budak kan, ajar online, kita tak tahu diorang buat apa. Kadang-kadang diorang tak on diorang punya cam. Betul. Sekarang ni mungkin saya tengah interview sambil main PUBG kan. Jadi cabaran dia macam-macam kan. Tapi tak ada rasa rindu lah dengan budak-budak ni kan. Dah lama tak jumpa kan. Kira rindu kan. Cuma diorang tak dengar benda ni, jadi tak apa. Baik, jadi insyaAllah hari ni kita kongsikan tentang kurban. Kita dah bulan Syawal, kita masih lagi dalam bulan Syawal. Ana ambil topik pasal kurban ni sebab memang kalau kita ikut daripada sudut masa tu masih jauh lagi lah kan, tentang antara kita, gap kita dengan hari kurban tu masih jauh lagi. Tapi dia punya tahun ni, dia punya semangat dia datang lebih awal kan, sebab tak ada buat kurban dekat Singapura, jadi semuanya dekat luar. Kalau biasanya buat kat Singapura pun kambing tu daripada luar pun kan. Jadi kali ni dia lebih semarak lah, lebih banyak lagi kan, persatuan ke atau masjid-masjid pun buat dekat luar juga. Jadi alhamdulillah. Jadi insyaAllah mungkin ada perkara-perkara yang kita perlu bincangkan tentang kurban, mungkin dapat memberi manfaat kepada kita semua lah insyaAllah. Baik, sebagai permulaan kan, mungkin baik kalau Ustaz boleh kongsikan tentang tujuan kurban. Tujuan kurban dan mungkin tentang hukum kurban ataupun fadilatnya kan. Jadi supaya sebab bila kita nak buat sesuatu, dia mesti memang niat dah betul lah kan, tapi tujuannya untuk apalah kan, supaya tercapai tu kan. Jangan sampai kita buat kurban pasal ikut-ikut kan. Orang nak buat kurban, ikut-ikutlah kita pun nak buat lah kan. Jadi mungkin dia punya tujuan tadi ataupun niat dia tak berapa jelas ke sebagainya. Mungkin boleh kongsikan tentang apakah tujuan kurban kan. Tak payahlah cerita panjang-panjang tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan. Tu mungkin habis pukul 11 dengan dia. Jadi ambil yang ringkas dulu tentang tujuan kurban, hukum kurban dan juga kelebihannya. InsyaAllah. Jazakallah khair. Pada para penonton, Ustaz Sofian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih kerana membuat satu wadah yang baik untuk kita bincang tentang kurban, yang mana hangat-hangat kurban pun dah mula datang pada zaman sekarang ni atau pada masa ini. Dan sangat elok soalan tersebut, membincangkan tentang tujuan kurban, kerana kadang-kadang saya rasa ada antara kita yang kita buat kurban hanya ikut trend ataupun diajak dan sebagainya, tapi dan kita rasa macam okey, ada duit lebih, kita bagi je lah, tapi tak tahu atau tidak dapat menghayati apakah tujuan sebenarnya. Dan kalau kita kaji, memang banyak dalil Quran dan Sunnah dan sebagainya yang menunjukkan atas tujuan kurban tersebut. Tetapi saya suka untuk ambil satu ayat daripada sebuah surah yang saya rasa ramai antara kita yang dah biasa dan juga pun dah hafal dah. Okay, dan in fact it's the shortest surah in the Quran, which is surah Al-Kawthar. Dah kira macam wajib mesti kena hafal Nun wajib. Tak wajib pun orang dah terwajib hafal surah tersebut. Kalau tidak nanti qul Allah kan dekat solat kan. So Al-Kawthar ni surah yang terpendek yang kita sudah maklum. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Allah berfirman, inna a'taina, sesungguhnya kami wahai Muhammad, kami telah memberikan kepada kamu, menghadiah kepada kamu al-kautsar, telaga Kautsar. Okay? Dan itu adalah satu anugerah yang besar sekali. Dan Allah kata, fasalli lirabbika wanhar, maka solatlah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah, dan berkorban. Okay. Maka dari ayat ini terlihat bahawasanya Allah sebut tentang wanhar tadi selepas fasalli kan, fasalli berkorban. Dan ayat tersebut yang Allah kata dan solatlah dan bersembelihlah atau berkorbanlah, datangnya selepas Allah mengatakan Allah telah hadiahkan Al-Kawthar. Jadi artinya di sini Allah Ta'ala
apabila telah memberikan nikmat yang besar pada seseorang, Allah meminta orang tersebut untuk membalas dengan kesyukuran. Okay? Dan interestingnya, bila kita lihat syukur ni antara kita dengan manusia, kalau kita buat satu perkara, contohnya satu we do one favor lah for a brother or sister, bila kita buat satu benda yang baik, kita harap dibalas dengan kebaikan kan. Dan balasan tersebut kita harap pada diri kita sendiri. Contohnya kalau anak tolong hantar, anak harap hantar tolongan juga. Betul. Diri kita sendiri. Jadi Allah Azza wa Jal, bila Allah nak contoh tentang bab syukur, mana syukur ini antara sifat Allah Asy-Syakur, Allah bukan hanya minta hambanya balas jasa Allah dengan ibadah, tetapi juga dengan membuat kebaikan pada orang lain. Which is something very interesting, powerful. Okay? Dia seolah-olah seorang anak sulung lah contohnya, nak belikan hadiah untuk ayahnya kan, pada Zin datang kan. Ni kalau nak aku dengar bagus ni. Dah kasih hint Pada Zin nak datang kan. Dah kasih hint. Okay. Kasih hint jadi kalau anak pertama dia kata, ayah saya nak belikan hadiah lah, membalas jasa ayah. Si ayah kata apa? Tak perlulah. Kau guna duit tu, kau belikan hadiah-hadiah untuk anak-anak yang lain, untuk adik-adik kau. Ini balasan cara tersebut dia tolak pada anak yang lain. Dahsyat ayah macam ni dahsyat kan? Tapi ayah ni nak kat sini lah. Jadi kalau seseorang tu terus menyebutkan balasan tersebut diberi pada orang lain, artinya dia tak fikir diri sendiri. Satu tahap kesyukuran yang hebat. Maka Allah Azza wa Jal nak kita syukur pada Allah Ta'ala. Allah kata bukan hanya sembah pada Allah, tapi juga kongsikan kebahagiaan dengan orang lain. Biasa Allah kata fasalli li rabbika, itu balasan direct pada Allah dengan ibadah. Wanhar, dan berkorban, dan hasil dari korban tersebut, daging itu dikongsi-kongsi dengan para muslimin atau dengan masyarakat yang lain. Maka bila kita memberi sesuatu kepada orang lain, dia juga telah mensyukur pada Allah Azza wa Jal. Okay, jadi makanya kita lihat hasilnya, tujuan korban ini bukan hanyalah ibadah saja, tetapi dia punya efek atau dia punya end product nanti dapat perkongsian dengan orang lain agar kita mensyukuri nikmat yang telah Allah beri pada kita. Jadi bila kita buat korban tu, jangan kita hanya ikut trend, tapi kita kena imbaskan kembali apa saja nikmat yang Allah beri pada kita, dan dengan kesyukuran tersebut kita infakkan duit kita untuk ibadah korban ini. Penting jugalah mungkin poin untuk kita tekankan tentang apa, mungkin kalau ada orang yang dia buat korban tapi tak solat contoh kan, ataupun solatnya dia kadang-kadang buat kadang kan, jadi buat korban masa orang nampak kan, mungkin masa orang nampak kan, jadi kadang benda ni nak kena ambil berat lah kan, bahawa solatnya dulu kan. Yes, itu kaitan antara dua ibadah yang Allah nyatakan dalam surah Kautsar kan, fasalli li rabbika wanhar. Betul, insya-Allah. Baik, tentang fadilatnya ada? Fadilat sebelum fadilat memang banyak. Okey. Tapi yang sebelum saya sentuh fadilat antara yang saya ingin sentuh yang agak interesting is hukumnya. Hukum. Okay. Dan tak ramai antara kita yang sedar apakah hukum korban itu sendiri. Okay. Ada orang kata sunat. Kita sunat yang bagaimana? Okay. Dan kita harus sedari juga bahawasanya hukum korban ini ada dua pendapat. Okay. Pendapat pertama mengatakan ini wajib. Wajib. Sampai tahap wajib. Okay. Dan ini antara ulama yang daripada mazhab Hanafi, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Malik, berdasarkan dengan surah Kautsar tadi. Kalau kata fasalli li rabbika wanhar, dan kalimah wanhar tersebut, inhar, dia kalimah dalam bentuk fi'il amr, which is a common tense. Dan usul fiqh kita tahu bahawasanya bila datangnya satu ayat dalam bentuk fi'il amr, yufidul wujub, dia memberikan faedah atau makna wujub, kewajipan. Maka ulama kata di sini kerana Nabi SAW
mengambil berat tentang korban. Nabi tiap-tiap tahun setelah disyaratkan korban, Nabi buat korban. Kemudian pula Allah kata wanhar dan bentuk common tense, maka dia kata ianya hukumnya wajib. Okay. Tapi kenapa pula kita kini kita rasa ianya sunat? Kerana ada pendapat yang kedua, mengatakan ianya sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Okay. Yang ni sunat yang digalak-galakkan, yang hukumnya di bawah wajib. Wajib. Okay. Walaupun sunat tapi ia sangat-sangat digalakkan. Okey, dan kenapa ianya diturunkan keberatan hukum tersebut sehingga ke sunat? Kerana ada sebuah dalil mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkum hilala dzulhijjah, siapa antara kamu yang lihat masuknya Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa arada ayudhhiya, dan orang tersebut inginkan untuk berkorban, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya. Janganlah seseorang itu mencukur rambutnya atau bulu badannya dan kuku-kukunya sehinggalah dia selesai sembelih. Jadi dalam hadis ini Nabi kata man ra'a, kemudian Nabi kata wa arada, sesiapa yang lihat Dzulhijjah dan inginkan berkorban. Maka di sini maksudnya ada antara mereka yang tak inginkan. Betul. Jadi Nabi memberikan kelonggaran di situ, siapa yang ingin dan siapa yang tak ingin. Jadi di situ turunnya hukum jadi sunat. Tapi sunat yang digalak-galak kerana Nabi SAW selama Nabi di Madinah, Nabi tak pernah tinggalkan ibadah kurban setiap tahun. Sunat kalau kita tentang hukum ni kadang sunat muakkad, kadang-kadang masyarakat kita tak berapa kenal sangat tentang sunat muakkad kan. Yang selalu mungkin register kan dalam maklumat yang selalu mungkin yang senang mereka ingat, kalau sunat tak buat tak apa kan. Jadi ni perlu jugalah ditekankan selalu kan tentang sunat muakkad yang memang macam tadilah yang tadi kita terangkan, sunat muakkad dia dah kira bawah daripada wajib lah kan. Jadi macam solat hari raya kan, kadang solat hari raya pun ada orang dia tak buat juga. Kalau solat hari fitri insya-Allah kan, ada kadang-kadang dia agak lengang sikit kan, kurang kalau kita tengok jemaah tu kurang kan, pasal dia tak ada plan nak pergi jalan-jalan agaknya kan. Tapi kalau perasan lah kan, kalau selalu solat dekat Padang kan, nampak kita boleh tahu berapa soft yang beza kan. Jadi betul, kalau hari Adha gitu, jadi padahal dia solat dia ni sunat muakkad kan. Sama juga macam inilah kurban. Dan antara hikmahnya kenapa ulama memberikan tingkatan-tingkatan yang berbeza ialah untuk kita ada kelonggaran dan pilihan untuk prioritize. Contoh kita ada banyak sunnah kan, tapi contohlah kita ada duit, okay, kemudian kita nak sedekah duit ni untuk bantu orang contohnya, okay, kita tahu kawan kita tengah kesempitan, nak share sedikit, okay, pada masa sama kita ada korban di hadapan kita contohnya. Jadi kita lihat di sini dia dua sunat membantu, okay, tetapi di mana kita nak prioritize. Jadi hukum tersebut membantu kita untuk buat pilihan, okay, kerana ia muakkadah, digalakkan, kita pilih apa yang digalakkan. Beri kita keluasan untuk memilih lah. Jadi kalau dengan sekarang ni, alhamdulillah dengan harga harga kambing, harga kurban sekarang kan, kalau nak kata tak mampu tu agak susah lah. Kalau kita nak kata kalau dalam satu keluarga betul-betul tak mampu tu, mungkin tak ada perancangan lah. Mungkin pasal tak ada perancangan. Kalau dia ada perancangan daripada awal, mungkin kan dia buat simpanan ke apa ke, mungkin insyaAllah tetap berkemampuan kan. Mana tak dapat buat dekat Singapura kalau harga dalam 500. Tapi kalau dekat luar negeri mungkin tak sampai 200 pun boleh dapat insyaAllah kan. Jadi sebenarnya adalah jalan dia lah, cuma buat perancangan lah kan. Jadi kalau dia buat perancangan insyaAllah okey. Baik Ustaz. Jadi tadi kita dah sentuh pasal ni pasal tujuan kurban, fadilat kurban ataupun hukum tentang kurban tu, ada sunnah muakkadah kan, yang mana memang sangat digalakkan kan. Jadi kalau yang tadilah, kalau kita bersyukur, kita syukur dengan nikmat Allah ni bukan setakat cakap-cakap je kan. Jadi dia mesti nak kena buat kan, kena gunakan nikmat tadi tu, and then baru Allah tambah lah kan. Jadi kalau tak gunakan, dia bukan setakat cakap alhamdulillah syukur je kan. Kita syukur tapi kena.
Baik, jadi mungkin kalau kita cakap tentang kurban, kita tahu tentang dia punya tujuan atau tujuan dari hukum, siapa yang boleh melakukan ibadah kurban, kan? Contohnya, kalau ada orang yang mungkin dia tak tahu yang dia ni dah dibuat akikah ke belum, dia dah akikah belum, kan? Mungkin mak dia atau bapak dia tak pernah kasih tahu, kan? Yang dia dah pernah akikah ataupun belum, ada orang memang dah tahulah, confirm mak bapak dia pernah buat, kan? Tapi ada orang dia tak pasti, kan? Sebab dia fikir dulu mak bapak dia mungkin kurang ambil berat tentang agama dan sebagainya. Jadi dia tak pasti sama ada dia dah buat akikah atau belum. Jadi ada orang yang katakan, wah, kalau belum buat akikah tak boleh buat kurban, kan? Jadi adakah orang yang macam itu dia mesti kena akikah dulu, ataupun adakah dia kira bersyarat, kan? Kalau nak buat kurban mesti dah settlekan akikah dulu. Dan kemudian antara soalan juga yang selalu orang tanyakan tentang hutang, kan? Kalau seorang tadi dia ada hutang, kan, boleh tak dia buat kurban? Ada hutang yang masih lagi belum settle, kan? Adakah dia boleh buat kurban? Jadi ni dalam satu lah yang kira tentang siapa, kan? Last kali tentang ni lah. Macam mana kita nak galakkan kanak-kanak untuk kurban, kan? Okay, insyaAllah soalan yang baik jadi Banyak, dari soalan tersebut dia macam ada A and B structured questions Umas. So, soalannya siapa yang boleh lakukan ibadah kurban? Okay, kalau direct semua orang boleh lah, kan? Okay, tapi dia disabitkan dengan soalan bagi orang yang belum dibuat akikah pada dirinya atau dia dapat kalau belum. Dan yang kedua, kalau dia berhutang. Hutang. Okay. Yang pertama, akikah dulu ataupun kurban. Okay. Pertama sekali kita akan lihat, apakah hukum akikah? Okay. Akikah ni adalah satu ibadah yang mana kita juga sembelih binatang seperti kambing untuk seorang bayi. Okay. Dan disunahkan dilakukan pada hari yang ke-7. Okay. Dan akikah ni dia disunatkan bagi siapa? Adakah bagi bayi itu ataupun bagi si ayah dan ibu? Sunatnya dijatuh kepada si ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Sebagai tanda kesyukurannya, kan? Tanda kesyukuran juga. Jadi dia tak jatuh pada si bayi. Jadi kalau tentu saya tak pasti ibu saya, ayah saya pernah akikah atau tidak. Okay. Adakah kalau saya dapat tahu saya belum diakikahkan, adakah saya keluarkan duit untuk saya akikah diri saya? Dia agak tidak tepat terjawab kepada soalan tadi, siapa yang disunatkan akikah. Kerana yang disunatkan akikah adalah si ayah ibu, bukan saya. Bukan si bayi. Masih baby jadi diri kita ni harus diakikahkan oleh siapa? Oleh ayah ataupun ibu. Jadi bagi diri kita, kalau kita dapat tahu belum diakikahkan, dia balik pada si ayah ibu tadi. Kalau nak akikahkan, kita silakan akikahkan. Tak ada masalah. Dan isu ni dia luas. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tak perlu. Tapi isunya adalah diri kita ni. Kalau diri kita berhadap dengan situasi nak akikah ke nak kurban untuk diri kita? Jawapannya adalah kurban. Kerana akikah ialah tanggungjawab si ibu atau si ayah, bukan diri kita. Maka kita harus dahulukan ataupun kita buat kurban untuk diri kita dan bukan akikah untuk diri kita. Itu dah terjawab betul tanya betul Lagipun akikah dengan kurban dia bukan syarat lah. Dia bukan syarat bila kita buat kurban tadi mesti nak kena selesaikan akikah, kan. Jadi bukan syarat, dia dua ibadah yang berbeza. Dan akikah sendiri tu dia sunnah. Betul. Dia pun sunnah juga. Sunnah yang digalakkan juga. Dan dia bukan satu kewajipan. Jadi bukan bersyarat. Dia tak bersyarat. Baik. Soalan yang kedua yang terkait dengan siapa yang boleh lakukan ibadah kurban ialah tentang hutang piutang. Nak jawab soalan ini, kita harus siap pada nature hutang tersebut. Sekiranya hutang tersebut adalah hutang yang kita dah
diletakkan persetujuan dan perjanjian untuk membayar pada sekian-sekian, okey, sama ada installment dan sebagainya, okey, dan kita masih mampu membayarnya, maka kita boleh buat korban. Betul. Okey, contohnya macam HDB. Kita hutang HDB bertahun-tahun kan. Takkanlah bertahun-tahun tu tak akan buat korban kan. Jadi di situ kita lihat dengan HDB kita ada persetujuan dan kita masih mampu membayarnya, maka kita harus ataupun digalakkan membuat korban. Okey. Tetapi kalau hutang tersebut adalah hutang yang mana dah tiba masa untuk langsaikan dan kita tiada kemampuan untuk membuat korban, sekiranya kita bayar hutang tersebut, maka dahulukan hutang tersebut. Hutang dulu. Yes. So jawapannya tak direct hutang korban, tapi harus kaji balik hutang kita tu pada keadaan dia macam mana. Yes. Itu penting sekali lah. So dan saya agak risau sebab antara kita ramai yang kita berhutang secara informal, kita suka berhutang secara atas kepercayaan. Betul. Dan bukan atas akad. There's no verbal, written document. Tidak bertulis. Just verbal. And that's very dangerous. Okay. Nak rasa hantar pun dah bincang dengan Ustaz Mahfuz kan tentang hutang piutang kan, tentang ayat Quran yang paling panjang ceritakan tentang hutang untuk kita dokumentasikan. Itu penting sekali. Sebab itu akan jadi kendala kita. Okay, dan juga untuk orang yang berhutang ni, dia lihat. Dia kembali, dah sampai tiba masa ke belum, kerana ia tersabit hukum lain seperti hukum korban dan sebagainya. Jadi black and white itu very important lah. And this has to be brought forward dan harus diberikan kesedaran pada masyarakat. Kalau hutang harus dokumentasikan lah. Dan saya sendiri amalkan antara adik-beradik dan sebagainya. Kalau hutang kita akan bertulis lah dengan saksi dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita dengan kanak-kanak tu contoh kan, dia kanak-kanak ni dia kalau kita cakap tentang hukum sunat muakkadah ni, tentang korban ni, dia lebih kepada orang dewasa lah. Untuk kanak-kanak pula macam mana kan? Jadi kita boleh galakkan mereka atau macam mana nak galakkan ke atau macam mana? InsyaAllah korban ni ialah tasadduq ataupun bersedekah. Dan di mana saja peluang untuk kita bersedekah, kita digalakkan untuk menggalakkan anak kita kan. Jadi dalam bab korban ni sama juga, kita sangat digalakkan untuk menggalakkan anak kita lah. Dan kita lihat contoh Nabi SAW, bila Nabi buat korban, Nabi kata anni, atas diri aku, wa an ahli, dan atas keluarga aku. Jadi Nabi jamakkan satu sembelihan tu untuk dirinya dan keluarganya. Berarti Nabi tidak meninggalkan keluarganya dalam ibadahnya. Menggalakkan. Sama juga dengan Qiyamul Lail di Ramadan, Nabi akan kejutkan di akhir semalam, kejutkan ahli keluarganya dan sebagainya. Nabi suka menggalakkan ahli keluarganya dalam beribadah. Jadi sama sekali korban juga kita menggalakkan. Dan caranya luas sekali, luas. Okay. Antara yang kita boleh buat adalah kita sarankan, kita elankan pada anak kita yang korban akan datang, dan ayah biasa buat korban, fadilatnya dan sebagainya. Di tahun ni nak tak kita kongsi-kongsi yang kita mampu, $2, $3 dan sebagainya. Dia rasa dia rasa. Dan sangat seronok kalau contohnya, dan saya suka sebab apa, saya pun tahun kita buat korban kan di negara lain. Dan bila saya pulang ke rumah, saya akan tunjukkan gambar-gambar kan, video-video tentang orang-orang di sana. Kemudian kita tunjuk display nama sembelihan kan, nama Muzammil dan keluarga, family. Dia rasa seronok. Jadi dia keluarkan duit tu, bukan hanya dia keluarkan saja, tapi dia dapat lihat hasil dia. Dapat lihat hasilnya. Jadi itu saya rasa satu it's a blessing for me lah, untuk dibolehkan untuk pergi pelbagai negara untuk berkorban setiap tahun. Dan saya rasa tahun ni kemungkinan Allah belum confirm lagi. Di tahun ni mungkin antara yang pertama saya akan berhaji atau berhari raya di Singapura lah. Hari raya korban di Singapura. Sebab selama ni di luar negara lah. Oh, okey. So mungkin this year pasal COVID-19 kan, tak boleh travel dan sebagainya kan, travel restrictions. So
Ya. Tapi okey lah kalau sebelum ni raya dekat luar negeri dengan keluarga, insyaAllah okey lah. Kan? Kalau raya selalu luar negeri seorang-seorang itu memang nak kena lat-lat lah mungkin setahun sekali. Maksud hantar beraya luar negara dengan family. Tu kena hati-hati sikit tau. Nak kena ajak ni. Bini aku tengah tengok ni. Dia nak kena lain kali nak kena siapkan tiket lebih sikit lah. Tapi tahu ada juga abang ada keluarga lain ke? itu bunyi lain Tapi biasa kita pergi luar negara dengan kita punya pasukan lah, kita punya team lah. Laksanakan korban because every korban event is a big event kan, so have to make sure setiap amanah tu dijalankan dengan penuh teliti lah. Kalau last 2 year lah actually kalau Ana last 2 year lah baru last 2 years pergi buat korban dekat luar negeri. Sebelum tu tak pernah buat korban luar negeri. Oh, di mana? Kat Malaysia, Johor. Oh, Johor. Oh, dengan family buat semuanya sekali lah? Family. Oh, mana dapat bersembelih sendiri. Saya sendiri kan. Bersembelih sendiri. Masya Allah. Ya. Itu kampung apa? Di kampung ke ada kenalan? Dia ada orang Singapura jugalah yang uruskan dekat sana. Cuma tak tahu tahun lepas rasa diorang kata dah tak boleh sembelih, dia kena ada yang kira macam ada apa ni, yang ada permit lah kira yang baru yang boleh sembelih lah. Wallahualam tak tahu. Oh, dah macam Singapura lah, NEA punya restriction apa semua, guidelines, AVA kan. Pasal ni kan nak kasi diorang tengok kan. Itulah. InsyaAllah. Kalau tadi kita sebut pasal kanak-kanak ataupun anak-anak kan, mungkin tadi pun dah sentuh sikit tentang Nabi buat korban untuk keluarga Nabi kan. Dan macam mana pula kalau kita buat korban untuk adik-beradik kan, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia kan. Kadang-kadang diorang dibuat korban untuk arwah ayah ataupun ibu kan, atuk atau nenek dan sebagainya. So pertama sekali adakah itu dibolehkan, dan kemudian perlu tak untuk beritahulah kepada orang tersebut lah bahawa dia melakukan korban untuk si fulan ni dan sebagainya. Yang dah meninggal kita tak tahulah kan. Contoh macam adik-beradik ke pakcik WhatsApp lah pada arwahnya. InsyaAllah. Okay. Sebelum tu maaf pasal apa ni, ada member tegur dekat ni lah Facebook Live. Abang Cik Wahid, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada yang wave Cik Lina, Cik Okit. Terima kasih kerana join kami yang tak seberapa ni, tak seberapa famous. kita cuma let go je. Saya Amin baru join. Apa saya Amin tu Nanti lah. Nanti tanya kenapa tak ajak dia? Macam mana? Sesi lain. Okey, terang tadi hukum untuk kita buat korban untuk orang lain seperti adik-adik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Baik. Apakah hukum untuk kita buat ibadah korban untuk orang lain? Okey. Dah harus kita beritahu orang tersebut jawapan bagi soalan ini dia berbalik pada hadis Nabi SAW di mana Nabi pernah berkorban atas dirinya dan juga keluarganya dan juga untuk umatnya. Okay. Dan sebuah hadis Nabi sembelih tu Nabi kata Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummat Muhammad. Okay, yang ni Nabi kata Nabi sembelih Bismillah dan ya Allah terimalah korban ini daripada Muhammad dirinya dan daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Okay. Lagi satu hadis yang kita boleh sentuh ialah di mana Nabi pernah bersembelih dan Nabi kata bahawasanya sembelihan ini adalah untuk orang yang belum sembelih atau tidak sembelih.
Tapi hadis yang kedua ni adalah satu hadis yang dalam perbincangan ulama adakah dia dhaif atau sahih dan sebagainya. Dan kita melihat pada hadis yang pertama tadi yang ada yang sahih, bila masa Nabi berdoa untuk diterima korbannya dan atas dirinya dan keluarganya dan umatnya, ia beri maksud bahawasanya Nabi sembelih ni juga untuk umat Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi mungkin tak pernah jumpa. Betul. Jadi adakah Nabi minta izin dengan kita atau beritahu kita Nabi sembelihkan? Jadi lihat, of course tidak kan? Dan ini adalah satu tabarru' ataupun satu kebaikan yang Nabi buat, Nabi kongsi dengan orang lain. Jadi balik pada hukum korban iaitu sedekah, kita boleh sedekah atas nama orang lain, adik-beradik, ibu ayah dan sebagainya, tanpa beritahu pun dibolehkan. Okay. Dan atas orang telah meninggal dunia pun sama juga, tak perlu kita beritahu atau minta izin dan sebagainya, kita boleh sembelihkan atas nama orang lain. Okay. Dan tak izin lain nanti Kang, nanti kena panggil Tok Dukun pula Kang. Lain cerita nanti buat sesi lain tak, sesi Tok Dukun nanti. Oh itu insyaAllah ramai tu. Ramai tapi yang saya suka soalan ni ialah tentang adik-beradik. Adik-beradik. Okay, dan masya-Allah makna, okay, makna tahun ni dia kata sebab tahun ni kita buat sendiri adik-beradik. Makna sarankan dalam WhatsApp group kan, kenapa tak kita buat adik-beradik, antara anak-anak mak ni buat satu ekor lembu, sebab kita 7 adik-beradik. Oh cantik Just nice. Just nice. So idea yang baik ni masya-Allah. Jadi kita adik-beradik kita kongsi satu ekor lembu untuk 7 orang. Just nice. Dan mungkin antara kita mungkin terlupa atau tak teringat nak buat korban. Tapi kerana idea saranan yang tersebut yang baik ini, dia mengajak orang untuk juga berkorban dan bersedekah. Jadi memang cantiklah tentang kita berkongsi dengan satu binatang ataupun satu ekor lembu tu, berkongsi dengan lain. Jadi kalau macam mana punya adik-beradik kena 2 ekor lembu lah. 3 pun boleh je. Boleh masuk ipar-ipar lagi. Boleh masuk ipar. Itu tak tahu lah banyak ekor lembu nak pakai. Alhamdulillah. Cuma ni tak nak jawab soalan, cuma nak kongsikan je. Pernah ada orang tanya dengan Ana, boleh tak dia buat kurban? Tadi kan kita buat kurban untuk orang lain kan. Jadi dia nak buat kurban untuk Nabi Muhammad SAW. Wow. Saya tak tahu kalau tak pernah dapat soalan macam ni. Ana dapat soalan ni, Ana tercengang. Apa macam mana nak dengar juga? Tak tahulah, Ana kata janganlah. Nanti bukan jadi. Dia boleh buka pintu pada yang lain. Kalau kita buka pintu tu je habis, semua orang mesti nak buat. Kan? Jadi itulah kita tak nak buka pintu tu lah. Kan? Wallahualam, tak pasti sangat dalam bab tu. Jadi kita tanya pada ahli zikri lah, orang-orang yang lebih tahu lah. Lebih pakar. Baik, seterusnya lah tentang tentang kurban ni. Kan, macam tadi kau sebutkan ada orang yang mungkin lupa, ada orang yang mungkin kadang dia rasa dia tak buat kurban, dia rasa macam dia tak mampu, kan? Ataupun Ana pernah dapat satu orang ni dia berkemampuan je. Dia betul-betul dia punya rumah pun okey, masya-Allah, dia punya semualah. Dia punya kira macam orang berada lah, senang kata lah. Kan? Tapi bila buat kurban ni dia nak cari yang paling murah. Dia nak cari yang paling murah, yang harga dia tak sampai 200. Dia bukan nak buat kurban banyak ekor kambing pun, tapi satu je. Dia nak cari yang paling murah, bawa 200 dia cari. Dan dia memang, padahal yang dekat-dekat ada yang mungkin lebih. Kan? Kalau ikutkan dia memang mampu pun buat kurban dekat Singapura dengan harga 500 sebagainya. So berapa banyakkah yang seharusnya seorang tadi dia korbankan? Macam tadilah, ikut dia punya bajet yang macam mana kan. Adakah boleh dia cari harga yang paling murah? Adakah dia dikira kedekut ataupun macam mana lah. Baik. So Zain, untuk rephrase the question tadi seorang tu nak korban, adakah boleh untuk dia mencari harga yang paling murah untuk berkorban?
atau harga yang rendah lah dan berapa Betul. banyak yang dia boleh korban lah untuk dirinya dan sebagainya. Sebelum tu ada soalan Ustaz dekat IB Live. Mungkin hantar punya FB Mungkin hanya IB je, kan? betul. Tanya FB. Sebab Tanya FB tak ramai ada, yang tanya FB semua alhamdulillah. Semua padan faham. lah. Sebab tengok nama macam kenal ni. Ha. Sebab abang hantar kata tak boleh ajak dia untuk IB Live. Tak boleh, sebab apa? Nanti muka sama. Dia nama orang kat sama je tak boleh. Orang confuse lah. Confuse. Kena bukan name tag lah. Nanti hantar buat hantar panggil dia. Betul. Wah, Abang Sarudin, Iza, Saleha, Yana. My mother lah. My mother pun join. Thanks to all for joining. Kosna Fajian. How are you guys? Okay, soalan yang baik datang daripada orang yang mungkin saya kenal ni kot. Apa soalan dia? Soalan daripada Rabi'atul Adawiyah binti Bukhari. Dahsyat ni. Dahsyat ni. Diam je. Ni kalau salah jawab ni aku tidur kat kerusi kat sofa ni. Silakan. Rasa soalan tu boleh share kan? Ke memang tertutup? Boleh share. Dan saya suka soalan ni sebab dia datang daripada bidadari saya. Cia. Ya, nak message. Suruh kasih soalan. Okay, soalannya Ustaz. Dia panggil Ustaz formal Ustaz. Betul ke tentang binatang sembelihan korban ianya akan jadi binatang tunggangan kita di akhirat kelak? Binatang tunggangan akhirat Okey, soalan yang menarik interesting Yalah, punya menarik lah kalau datang daripada orang yang ni kan. Soalan yang menarik datang dari orang yang menarik diriku. Silakan. Okey Baik. Cik Nurul. Tak ada. Makcik aku dah masuk juga. Cik Nurul. Khabar Cik Nurul? Okey. Nak soalan mana dulu? Soalan hantar dulu ke soalan dia dari Yana? Mana-mana ikut hantar lah. Yang hantar sebagai tamu kan. Kita ikram kan. Okey, soalan Cik aku dulu kan tidur sofa kan. Soalan ni interesting iaitu adakah betul binatang kita sembelihkan tu akan menjadi tunggangan kita di akhirat kelak? Dan biasa kita dengar kalau tak dengar kan, tapi anak biasa dengar lah. Orang kata akan jadi tunggangan kita ketika kita nak seberang sirat titian sirat. Untuk kita masuk ke syurga. Dan kita fikir ada dua angle lah saya nak jawab Satu segi dalil, satu dari segi akal lah Kalau segi akal logiknya agak macam kelakar sikit lah kan. Sebab apa? Contohnya lembu. Lembu boleh kongsi berapa orang? 7 orang kan. Kena 7 orang macam saya, innalillah lembu tu kan. 7 tahun ni. Atau kalau kata tak payahlah je tunggang 7 orang, mungkin dia ulang alik kot. Kalau kita fikir macam gitu, mungkin kita sembelih kuda lah kan, laju sikit, tak? Kuda tak boleh. Dari segi logik pun dia agak kelakar sikit. Tapi lagi penting lagi kita balik pada segi dalilnya. Ulama kata bahasanya tiada nas tentang dalil yang tentang fadilat yang spesifik yang berkaitan dengan perkara ini. Tak ada dalil. Jadi dari mana datangnya mengatakan sedemikian? Jawapannya Allahu a'lam. Tapi saya seru pada sesiapa yang dapat jumpa dalil yang sahih, dan harus yang sahih. Kenapa yang sahih? Sebab ni berbicara tentang ilmu ghaib, akhirat. Jadi kalau kita nak datang hukum tentang akhirat, kita harus datangkan dalil yang sahih. Jadi kalau orang kata tentang ni kan tentang fadilat, kita boleh guna yang dhaif.
Tapi sorry Syekh, ni dhaif tak boleh guna. Sebab Hmm. apa? Ini berbicara tentang ilmu Gaib, akhirat, ilmu ghaib. Dia harus datangkan dari yang sahih sekiranya dia mendatangkan hukum tunggangan tersebut jadi tunggangan titian sirat tersebut. Jadi, kerana tiada dalil mendokongkan tentang titian sirat tersebut, maka tak perlu kita untuk memegang prinsip ataupun ideologi tersebut. Okay, bahkan kita harus mengengkangnya ataupun memangkangnya. Okay, kalau orang kata korban lah, nanti jadi tunggang kita nak seberang senang. Kita harus cuba untuk membetulkan ideologi tersebut. Okay? Alright. Siti Salimah, aduhai, jadi tanya yang tanya mestilah menarik. Okay. Balik dari soalan hantar. Okay, yang penting soalan orang kedua hantar. tak kisah dia nak ke bawah sikit tak kisah. Okay, tak apa dah maju kan? Tak ada, pasal kita dah lama tak jumpa. So Ana tak apa, kasih hantar. Silakan. Okay, soalan tadi apa tadi? Kan lupa lagi. Kalau orang tadi harga yang rendah. Lagi rendah. Okay, so sekiranya orang tu nak sembelih korban, tak nak korban, tapi dia pergi cari harga yang murah. Okay. Asalnya memang tak ada masalah. Okay, sebab memang ramai sekali service provider untuk korban ini dan bila kita nak berkorban ni memang harga ni satu faktor yang kita lihat. Okay. Dan ia akan memberi pengaruh pada kemampuan kita lah kan. So sekiranya kalau kita mampu yang murah dipersilakan untuk cari. Okay. Dan sekiranya kalau kita mampu untuk yang mahal pun dan kita cari yang murah pun tak ada masalah. Okay. Tetapi kita jangan sampai dibutai daripada asal usul maksud korban tersebut. Sebab maksud korban kita adalah untuk kita bersyukur kan? Syukur pada siapa? Syukur pada Allah Azza wa Jal. Dan yes, of course, syukur tersebut dia tidak diukur kirakan dengan berapa dolar kita sumbangkan. Tapi berapa banyak korban yang kita telah laksanakan. Jadi berapa ikhlas kita korbankan untuk kita bantu orang lain atas syukur kepada Allah Azza wa Jal. Jadi lebih tepat untuk saya jawab soalan ini ialah daripada kita cari mana yang paling murah, lebih baik kita cari mana yang lebih memerlukan. Sebab bila orang yang lebih memerlukan dia terima hadiah atau sedekah dari kita, dia akan lebih menghargai dan sekaligus dia akan lebih menghargai dan berdoakan untuk kita. Tapi kalau kita tak perlukan dan kita diberi satu perkara, mungkin kita akan kurang menghargainya. Macam kita baru lepas Ramadan kan, kita lihat secawan ais Milo tu di dalam Ramadan banding dengan luar Ramadan dia berbeza kan? Berbeza. Sebab apa? Dalam Ramadan kita perlu kan. Kadang air jarang pun dia lain sekiranya. Jangan air jarang, air hujan sama juga. Tengok air hujan macam air Sprite. Macam mana? Lain. Sebab apa? Dalam Ramadan kita perlukan air tersebut. So, bila orang hadiahkan, kita menghargainya. Tapi kalau di luar Ramadan, orang bagi ais Milo pun, kita kadang tak pandang pun. Sebab kita ada Coke Light dan sebagainya kan. Apa yang kita lebih suka dan sebagainya. Jadi balik pada soalan tadi, lebih baik kita lihat di manakah tempat lebih memerlukan. Itu lebih memberikan lebih penghayatan pada korban kita insya-Allah taala. Jadi kalau kita nak cari harga yang murah dan sebagainya, tak ada masalah. Okey. Tapi balik pada asal niat kita lah. Adakah kita nak bersedekah dengan cara berjimat-jimat, atau nak bersedekah kerana syukur kepada Allah Azza wa Jal dan untuk bantu orang lain. Dan saya sendiri bila orang inquiry tentang korban dan sebagainya, agak interesting. Ada antara klien saya, dia tanya, Ustaz, antara banyak negara yang Ustaz buat, negara yang mana yang lagi memerlukan? Jadi soalannya tu agak interesting. Kerana dia terlahir daripada niat dia nak bantu orang sebenarnya. Nak bantu orang, insya-Allah. Jadi kalau dah sentuh dalam bab tu kan, rasa tadi pun kita dah sentuh tentang
kongsikan satu dalam 7 orang kongsi seekor lembu dan sebagainya. Itu kita dah kongsikan tadi, dah bincangkan. Tadi dah antara sentuh pasal apa negeri mana ataupun tempat mana yang lebih memerlukan. Mungkin nanti boleh kongsikan beberapa negeri tempat yang anda dah pernah pergi dan keadaan mereka macam mana. Contohnya dekat Cambodia ataupun Rohingya dan juga India tu contoh kan. Mungkin kalau selain daripada tu boleh jugalah kan, apa contohnya Indonesia ke atau sebagainya. Singapura tak payahlah kan, tapi yang lain-lain lah kan, negeri lain ni kan, mungkin macam mana keadaan ataupun pengalaman yang tak pernah nampak lah keadaan mereka tu macam mana. Okay, selain baik pengalaman dan saya suka kongsikan sebab apa, dia sendiri memberikan kesan yang besar pada diri saya lah. Okay, tadi sebelum tu banyak soalan datang dalam Facebook Ana ni. Minum air, kita boleh minum air lah. Mungkin ada atas meja minum air, silakan lah. Ada beberapa soalan yang baik dan I will touch on every question, don't worry okay. So penonton yang beri soalan ni saya akan jawab satu persatu. Okay, tapi izinkan saya untuk jawab soalan Ustaz Sofian dulu. Sebab dia dah jering-jering kat saya ni. Okay, soalan tadi tentang pengalaman di negara Okay, untuk korban saja, okay, kita pernah buat di Cambodia, kemudian di Bangladesh, dan ni di camp Rohingya refugees di India. Okay, rata-ratanya tempat-tempat seperti ini keadaan manusia di sana memang keadaan yang memerlukan, sangat memerlukan. Okay, dan di mana tempat sekalipun, sebab kita ada pasukan dan tim kan, kita pecah-pecah pergi Cambodia lain, Rohingya lain dan sebagainya. Okay, jadi saya ditugaskan untuk pergi ke Cambodia. Okay, dan untuk laksanakan ibadah kurban, okay, dan Cambodia antara tempat yang kita suka untuk bawa jemaah Singapura. So, bukan kita hanya buat kurban, tapi kita jemput pelawar orang Singapura untuk pergi sana dan volunteer untuk buat kurban, okay, untuk hold the event. Okay, and honestly it's not easy okay. Bukan kita hanya kena perlu jaga kambing dan lembu, kita perlu jaga jemaah, and it's so much difficult. Why? Sebab it's people, it's human beings kan, dengan perasaan kita jaga dan sebagainya. So it's not easy tau. It's very very tiring lah, very taxing, penat pancit habis. Okay, so bila kita dah laksanakan kurban tersebut dengan segala kepenatan, kelelahan dan sebagainya, but amazingly okay, tak kala kita agikan daging tersebut pada orang-orang kampung di sana, all this feeling of tiredness, kelelahan, kepenatan sebenarnya hilang automatic tak tahu macam mana Bila kita agikan tu, dia senyum, dia doakan, dia happy, subhanallah. Nampak orang indescribable lah. Seriously lah. So bila saya agi tu, okay, I told my jemaah dan sebelah saya pun agikan juga. Okay, I was looking at them. Biasa saya sebut anak jemaah sama sebut, subhanallah bang, saya rasa kita sebenarnya bukan agikan daging tu. Kita sebenarnya agikan kebahagiaan, kegembiraan. Dan subhanallah, itu saya lihat the essence of giving Dan kalau boleh saya nak bawa perasaan ni pada semua klien saya tau. Sebab diorang yang berikan duit kan, sumbangan kan. Okay. Tapi diorang tak dapat experience tu. Jadi saya nak sampaikan tak tahu macam mana, because it's indescribable. So the essence of giving is not just giving money, but it's giving happiness to other people. Kita sebarkan kebahagiaan, sebarkan nikmat. Subhanallah, dia sangat menakjubkan. Subhanallah. So pengalaman tersebut, saya suka cari pengalaman tersebut dengan kita punya kempen-kempen yang lain. Kita ada berikan paket-paket makanan ke pelayan Rohingya ketika Ramadan dan sebagainya. Pengalaman yang seiras, tapi ia sangat memuaskan. Ingat juga ketika Ramadan tahun lepas, bukan tahun yang ni tahun lepas. Tahun ni memang tak travel So kita dah bertahun-tahun kita pergi Rohingya refugee camp dan kita agihkan Ramadan food packs lah dan juga iftar dan sebagainya. So kita sendiri walaupun kita musafir,
kita rasa macam hari tu kita try puasa lah. Okay. Dan untuk pergi Rohingya Refugee Camp, daripada hotel 2 hours ride. 2 Dan dia hours punya car ride pun bukan car ride yang smooth lah, dia macam washing machine. So 2 jam washing machine lah gitu. Okay. Sampai di sana, kita kena naik bukit, turun bukit dan sebagainya. Okay. Penat. Maaf kata lah, penat gila lah. Okay, penat sangat. Tiba waktu sebelum maghrib, kita mula untuk agihkan iftar. Okay. Bila kita agihkan iftar, okay, kita ada satu kawasan lah untuk orang masuk dan collect iftar. Kita kena kontrol. Kalau tidak, semua akan serabut. So, ada fence, pagar, mereka masuk seseorang. Bila masuk waktu azan, ramai lagi di luar pagar tersebut. Ramai lagi. Belum dapat makan lagi. Okay. And mereka sanggup tunggu sebab apa? Mengatakan bahawasanya kat rumah mereka tak ada makan. So kita pula, my team, kita dah penat satu hari, okay, haus, lapar dan sebagainya. Kita pun dah tepikan kita iftar lah. Okay, dan looking at them, anticipating and waiting for food, saya tak sanggup untuk makan lah. Tak sanggup untuk break pun. Okay, so I told my team, okay, why not kita punya iftar pun, kita bagi je lah diorang. Bagian our share. Okay, so apa yang ada semua, kita keluarkan semua, kosongkan semua, kita bagi kepada mereka. And at that moment, subhanallah, again amazingly, kita rasa penat, rasa lelah, rasa dahaga, rasa lapar, semuanya hilang. Semuanya hilang. Tak tahu macam mana. Padahal sebelum kita nak buka tu, pasal orang lokal siapkan lah buah-buahan, air dan sebagainya. Tengok dah macam spring chicken lah. Tengok macam, alamak, sedap ni. Tapi the moment kita berikan apa yang kita mampu ni, mampu sekadar berapa lauk saja, kita berikan, subhanallah, amazing feeling, seriously. And these kind of feelings, definitely I won't find if I just sit at home and relax lah. Kita keluar, kita sumbang dan kita beri jasa baik dan sebagainya, sebarkan kebaikan, baru Allah berikan kenikmatan tersebut lah. So I hope that all who are watching or listening, bila awak korban, you think of the beneficiaries. Fikirkan orang yang terima tu. Berapa tinggi harapan mereka setiap tahun, sepanjang tahun, untuk datangnya musim korban. And that's why kita lihat ramai yang ceritakan, kalau mereka bandingkan Hari Raya di Singapura, Hari Haji Singapura dan Hari Haji di tempat lain, di tempat lain lagi meriah Hari Haji berbanding Hari Raya Syawal, betul tak? Betul. Kita Singapura biasa Syawal yang lebih meriah kan? Negara lain, kita kata bahawasanya haji tu lebih meriah lagi. Sebab apa? Di tempat lain, terutama sekali di tempat miskin, mereka sepanjang tahun mengharapkan datangnya sumbangan korban dan dapat mereka nikmati daging tersebut dengan keluarga mereka. So, it's a beautiful experience lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nak attend diorang punya soalan tadi? Oh yes. Kesian diorang. Kasih harapan tu. Betul. Alright. Okay. Anyway, yang baru join Cik Salbia, Nur Muhammad Sofian, Kak Ani, sepupu aku, Imran. Apa khabar semua? Lokman Hakim, Muhammad. Sedayat mana juga? Sedayat tengok je. Eleng. Sedayat, macam sihat Sorry lah, kita tak boleh nak impar dengan Sedayat punya ni punya live show kan. Masya Allah. Rasa macam nak end je Sudah masuk lah, enak. Fahmi macam Baz, Iya, Salam. Okay, right. Soalan tadi okay. Ni soalan daripada orang yang terkenal, Ustaz Sofian. Soalan daripada abang hantar. Mana ada ramai tau. So yang mana satu Ustaz Said Amin. Okay. Dia tanya soalan pada hantar juga. Okay, silakan. Asal pada hantar tu. Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya
kita sudah serahkan duit untuk korban di luar negara, kemudian yang sepatutnya menjalankan amanah itu tidak tunaikan amanah tersebut. Kurang ajar Oi. Duit itu tidak dibelanja untuk ibadah korban. Adakah kita yang dah bayar meraih pahala atau bagaimana? Baik, soalan yang baik kalau kita dah bayar duit untuk korban, kemudian dapat tahu orang yang kita serahkan duit kepadanya ni, orang ni tak tunaikan. Dia bulut duit tersebut. Na'udzubillah. Okay, dan agak seram perkara ni sebab memang banyak kali pernah berlaku waktu Ana di Mekah dulu, ada je sebab di Mekah ni berjuta orang buat korban kan. Jadi yang pengangak ni, penipu ni ambil can lah. Datang dengan sarban jubah dan sebagainya. Okay, dengan janggutnya. Bukan Ana nak kata sorry lah. Description macam hantar lah dengan songgok je. sorry. Anak tukar jap. Anak tutup je. Dia nak katakan penipu ni memang penipu lah. Dia sanggup pakai semikian semata-mata untuk tipu orang. Jadi bila contohnya kita yang collect duit daripada jemaah, soalan ni tuju pada si jemaah tersebut kan, orang yang korban kan. Lebih seram bagi orang yang collect ni. Orang yang collect ni dia beri pada seseorang untuk laksanakan. Tu lagi teruk. Sebab dia yang kena keluar duit sendiri untuk laksanakan pula nanti. Lagi bahaya. Di balik pada orang yang buat korban ni, dia serah pada duit orang lain untuk buat ibadat korban. Duit tu lesap. Jadi pahala adakah sampai atau tidak? InsyaAllah ta'ala akan sampai. Sebab apa? Duit yang tak sampai pada yang sepatutnya adalah kesilapan ataupun dosa orang yang si penipu tu. Tapi kita yang telah sumbang ini, telah korban ini, masya-Allah ta'ala, masya-Allah tabarakallah, Allah pasti akan berikan ganjaran setimpanya pada orang yang berkorban. Dan kalau kita rasa macam dapat tahu, nampak dia ni tipu lah. Tapi aku masih nak tolong orang-orang yang memerlukan di Cambodia dan sebagainya. Dia keluarkan duit lagi. Masya-Allah. Tidak terkejut kalau terlihat, tertulis dan tercatat pelbagai pahala yang Allah berikan di akhirat kelak. Soalan seterusnya daripada Cik Nurul, apakah hikmah kita disuruh berkorban setiap tahun? Ada orang rasa buat apa setiap tahun nak korban, sedangkan tahun lepas dah korban dah. Dia mungkin confuse dengan akikah katnya. Confuse dengan akikah. Sosakan mungkin nak jawab. Aku yang host dulu Tidak. Nak lift lah Aduh. Silakan. Okey, apa hikmah buat korban setahun Setiap tahun. Sebab orang soal kan, dah buat apa tahun lepas, nak buat lagi kan. Sunnahnya lah kita mendirikan sunnah yang besar. Sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar sekali. Kerana disebutkan Nabi kala Nabi di Madinah, Nabi tak pernah meninggalkan ibadah korban tiap tahun. Jadi kalau kita buat tiap tahun, maka insya-Allah ta'ala kita mendirikan sunnah baginda yang besar sekali. Jadi kita lihatlah, niatnya bukan hanya syukur kepada Allah Ta'ala, tapi niatlah untuk kita mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, demi untuk kita cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan moga dengan ibadah tersebut, niat tersebut, Allah Ta'ala akan satukan kita semua dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di syurga tertinggi Jannah Al-Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seterusnya soalan Sila. Macam makan gaji buta Sila. Cik Lina, ya Allah sedihnya dengan cerita yang pengalaman Ustaz, eye opener. Thanks so much for sharing. Welcome. Ustaz Syed, tahun depan nak ikut hantar lah pergi Cambodia. Ahlan wa sahlan, jom kita pergi. Tapi tengoklah kalau COVID-19 dah disembuhkan,
mudah-mudahan insya-Allah. Taib, daripada Nurhaini. Ini yang bagi hantar jawab lah. Bukan ahlinya. Assalamualaikum Ustaz. Berapakah umur seseorang yang minimal untuk lakukan korban? Ada minimal ke? Sila. Katanya boleh? Sila. Nanti saya cari kat Google sekejap. Okey. Berapakah umur seseorang yang minimal untuk lakukan korban? Kita lihat pada syarat ibadah itu sendiri. Okey, yakni korban itu sendiri adalah sunat. Okey, sunat muakkadah. Yang mana ia disunatkan kepada orang yang mukallaf. Okay, yang mukallaf. Yang mukallaf yang ni orang yang Islam, yang dah baligh, yang berakal. Okay, jadi bila tatkala dia dah baligh dan dia beribadah korban, maka baginya pahala. Tapi sekiranya kalau sebelum baligh, dia nak korban juga sebab dia mampu, tafadhal, dipersilakan. Dan pahalalah bagi orang yang menggalakkan tersebut, seperti ibu ayahnya. Okay, sama macam haji. Dia kalau contohnya anak saya ikut saya pergi haji. Okay, maka apabila selesai dia buat haji, adakah jatuh hukum wajib haji atas dirinya? Tak jatuh. Dia masih wajib ketika dia dah balik nanti. Tapi pahalalah bagi ibu ayahnya. Taib. Okey, ada yang kakak. Ustaz Azhari pun komen juga. Hantar ambil soalan yang rasa perlu je. Yang apa? Yang perlu Kalau boleh satukan beberapa soalan pun boleh juga, kan? Dia dah Hindu. Tapi tahan lama, kita dah 1 jam kan. Sekejap, Fahmi kata kalau kamera on, okey on insya-Allah. Okey, saya rasa itu je lah kot. Tadi macam banyak. Tak adalah, habis hantar dah sound gitu kan, tak apa lah. Tapi tapi itulah apa ni, sebab Ana sendiri buat korban untuk orang lain kan. Dan ni I'm a service provider lah, okay. So seringkali saya sendiri pun cuba untuk ingatkan diri saya untuk perbentukan niat. Kerana takut dia jadi commercialize sangat. So kita lihat korban ni dia sampai dah berluasa kan. Okay, kita takut jadi commercialize. Dia lari dari niat. Okay, so bila kita nak korban ni, balik kepada tujuan korban kita adalah untuk syukur kepada Allah Ta'ala, dan utama sekali juga untuk kita bantu manusia yang lain. So jangan kita dahulukan selain daripada itulah. Jadi para penonton sekalian, yang nak korban dipersilakan cari negara yang memerlukan. Okay, dan di wadah ini Ustaz Sofian sendiri buat korban, jadi boleh klik link tersebut atau berkontak dengan nombor yang tertera di bawah di sini. Baik, sekarang boleh buat macam ni ya? Boleh, yes. Tak pernah buat benda macam ni tu. Okay, dan dipersilakan lah. Okay, dan terus terang apa ni, negara luar di sana sangat-sangat memerlukan. Okay, tentu sikit pasal yang Rohingya tadi banyak negara yang nak pergi Okay, Rohingya antara tempat yang Anda rasa yang anda pernah ziarah yang paling teruk Kalau nak banding dengan Cambodia dan sebagainya, Rohingya refugee camp teruk macam mana? Kita boleh kongsikan sikit lah tentang teruk yang macam ni. Teruk macam mana gambaran dia. Of course they don't live in houses lah. They live in tents, kemah-kemah. Okay, so kemah mereka antara satu kemah yang lain, they're separated by canvas only So canvas and family sebelah. So separated by canvas. Okay, kemudian mereka terpaksa sebab dia kemah, so the sewage system pun rabak so you can see lines of sewage sebab dia gali lubang sikit kan, tanah sikit untuk mengalirkan sewage tu kan. So you can imagine where you live, the sewage is just beside you begitu saja. Dia punya cuaca macam mana? Dia ada
panas, ada sejuk. Dia ada musim-musim je lah. Tapi ketika sejuk memang sejuk sangat lah. Sejuk sangat. Hujan Hujan, selalu hujan. selalu Kalau hujan lagi teruk. Dengan sebab apa, itulah dia atas bukit kan, dengan dia punya mat, apa ni, tanah sebagainya kan. Memang kesian lah, kesian. Memang apa, satu pandangan ataupun gambaran yang sangat menyentuh diri Ana lah. insya-Allah lah. Baik, alhamdulillah, InsyaAllah mungkin untuk mereka, kita insyaAllah. dah banyak berkongsi. Memang penting jugalah untuk kita lihat. Tapi kalau we akan datang, kalau ada apa perkongsian daripada apa ni tentang keadaan negeri-negeri yang lain kan, selain daripada Rohingya ataupun apa ni Cambodia ataupun India ataupun yang lain-lain lah. Kadang-kala dekat negeri-negeri, contohlah dekat Mesir dulu, kalau time mana nanti dekat Mesir pun orang datang berebut ni. Berebut. Orang ambil semua kan. Macam kita kalau kat Singapore ni mungkin macam bangla-bangla contoh kan, diorang ambil kan dia punya usus perut dan sebagainya, kan diorang ambil. Kalau dekat Mesir pun diorang memang berebut lah benda ni kan. Dia tak tinggal sikit pun kan. Beza dengan kita lah. So memang diorang nantikan kan. Jadi kita bukan setakat tengok yang dekat ni, yang dekat Asia lah yang mungkin kita nampak kan, tapi ada banyak lagi negeri lain yang kita mungkin belum, ada orang yang mungkin belum explore lagi dan sebagainya, dan belum kongsikan lah keadaan-keadaan tempat lain kan. Jadi kalau hantar ada plan apa banyakkan lagi kat negeri lain yang mungkin rasa memerlukan, mungkin boleh inilah. So sebagai penutup, kita ada apa-apa mungkin rumuskan satu motivasi, kata-kata hikmah, kata-kata yang Tadi sangat tadi. tadi Host lah rumuskan. Ana pula rumuskan. Ana rumuskan seperti mana yang tersebut ke lah. So in short, di mana saja anda nak korban, dipersilakan. Okay, sebab ni syariat Allah Ta'ala. Dan walaupun Ana service provider untuk overseas korban okay, tapi Ana turut sedih sekali ketika mana diberitahu bahawasanya lokal di Singapura tak buat korban lagi. Tahun ni. Okay, kerana COVID-19 dan sebagainya. Okay, sedih kenapa? Sebab korban ni adalah satu syiar agama. Betul. Satu pengikhlanan agama. Memberikan kita punya aura, okay, kehebatan agama kita. Kita berkongsi dan sebagainya. So saya sangat sedih bila dapat tahu berita tersebut lah. Okay, tapi satu peringatan bahawasanya ini bukan bermaksud kita tak boleh berkorban tahun ini. Betul. Okay, bahkan kita satu peluang untuk kita juga cuba-cuba untuk bantu manusia lain di luar negara. Mungkin antara kita yang tak pernah buat overseas korban, dia selalu tak tahu buat kat Singapura je kan. So maybe this is a very good chance for you to try out. Okay, maybe we are being skeptical, betul tak betul kat luar negara dan sebagainya. So it's a chance for you to try out. Okay, and definitely your korban will be fully utilized and appreciated by many others out there. Okay, dan sedikit pada yang cerita pasal Mercy tadi kat Cambodia nak lihat sendiri. Sebab apa, bila kita buat korban, dia akan gali satu lubang besar untuk najis dan sebagainya lah. Okay, dan saya lihat ada berapa orang dia duduk kat tepi gaung tu. Allah. Dia sibuk lah. Dia apa yang sibuk sangat ni? Saya pergi tengok. Rupanya dia ambil usus-usus semua. Okay, dia bersihkan najis tu. Okay, sebenarnya ambil lidi, dia ikat ususnya. Usus kambing tu. Apa dia buat bakar makan. Jadi sebenarnya betul lah. Tak pernah makan tak susu kambing? Alhamdulillah tak pernah. Ana pernah kena dekat Mesir. Kena prank apa? Ada kawan daripada Patani kalau tak silap lah. Dia masak kan. Kita ingatkan dia macam rendang kan. Jadi kita tengok macam sedap ni kan. Habis dah tengah makan tu, dia cakap ni usus. Dia cakap muka selamba je, ni usus. Okey. Ada kawan tu stop, tak ada makan lagi. Hafiz makan tu? Ada yang halfway makan. Alhamdulillah saya rasa okey lah. Makan je. So itulah apa the foreign countries they will fully utilize every inch of the goat or of the animal lah. Okay, so dipersilakan lah untuk berkorban, dan semoga Allah terima korban anda dan jadikan antara sebab Allah akan rahmati anda dan keluarga anda di dunia dan akhirat. Amin. Amin rabbal alamin.
Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Jamil yang kongsikan tentang banyak-banyak perkara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan korban dan juga tentang pengalaman berada di luar negara di Cambodia ataupun India dan Rohingya dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita tak, selagi mana kita tak pernah pergi, kadang-kadang kita tak pernah pergi, tak bermakna kita tak perlu ambil tahulah kan. Jadi bila kita ambil tahu, kita tahu, kalau walaupun kita tak buat dekat kurban dekat luar, tapi kita perlu ambil tahulah. Kalau kita dah buat kurban dekat Singapura kan, kalau sebelum ni kan, walaupun kita buat kurban dekat Singapura, kita kena ambil tahu jugalah keadaan mereka kat sana macam mana. Kalau ada rezeki lebih buat dua-dua sekali pun, wah lagi bagus lah kan. Dekat Singapura pun buat, dekat luar negeri pun buat. Jadi kita punya amalan soleh tu memang tak akan disia-siakan oleh Allah SWT selagi mana ada keikhlasannya dan sebagainya. Jadi semoga kita punya amalan soleh ni diterima kan. Kalau semua jadi tunggangan lah nanti dekat akhirat nanti. Kan? Jadi insyaAllah sebelum tu nak minta maaf juga lah pada penonton kalau tengok dekat video ni kan sebelah terang sebelah gelap sebab Ustaz Muzamil dia dekat negeri lain, saya dekat negeri lain. Tengok amal lah. Saya kat sini malam malam siang kan, sebab tu lain sikit. Oh ya saya. Itulah. Baik, jadi semoga perkongsian malam ni memberi manfaat kepada kita semua. Tak nak panjang-panjangan lagi kan, takut nanti ada yang dah tertidur pun. Tapi apapun, kalau siapa yang terlepas pun masih boleh tengok lagi lah insyaAllah. Jadi syukran jazilan, jazakumullah khairan kepada Ustaz bersama malam ni. InsyaAllah kalau ada masa, kalau ada kesempatan, ada topik, ada idea, kita kongsikan lagi lah insyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak nak panggil orang lain pun boleh, maybe Ustaz Salam ke siapa ke. Maybe boleh kacau dia sikit. InsyaAllah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, terima kasih kepada semua sekali kerana sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.